Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat semua? Sahabat-sahabat semua? Hari ni saya berkeudara di luar, cari angin dekat luar sementara nak tunggu orang ni. Apa khabar semua? Sihat sahabat-sahabat semua? Saya doakan mudah-mudahan semua sihat walafiat. Saya minta tolong cek sound saya clear ataupun tak. Sound check, okey tak? Kalau okey kita katakan okey, kalau tak okey kita pun katakan okey ke tak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur Tuan Haji Samsul Ghazali. Sihat Haji Alhamdulillah. Sound okey. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Haji. Yes, I love you Haji. I love you. Cik Puan kita mana? Cik Puan Norita Syarifah Kaabah. Okey. Hari ni saya berkeudara dekat luar. Alhamdulillah suara pun sound pun best. Environment pun best kat sini. Ada dengar, kalau dengar bunyi-bunyi burung, bunyi ambulans pun ada. Okey. Kadang-kadang kita kena keluar daripada keadaan dekat dalam environment. Kalau tak kan kita main cerita dekat office ni tak best juga kan. Cari-cari pendapat yang lain. Alright. Tajuk hari ni, saya hari ni nak cerita tentang apa tajuk hari ni tadi? Tajuk apa hari ni tadi? Kita nak cerita tentang apa? Bagaimana tajuk kita hari ni? Siapa boleh ingatkan apa tajuk hari ni? Sihat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Terima kasih Tuan Hadi Al-Farisi. Apa ni sedap ni? Orang Paris ke? Alright. Cerita dia macam mana? Ada, syukur alhamdulillah ada juga orang yang baca Bagaimana nak kawal nafsu? Bukan nak kawal nafsu, bukan macam mana sebenarnya cerita nafsu sebenarnya ramai tahu pun cerita ni sebenarnya saja nak sembang-sembang. Cuma saya akan bagikan mungkin poin yang lain sikit daripada apa yang mungkin biasa kita dengar. Nafsu sebenarnya adalah benda yang best tau, sebenarnya benda yang bagus. Daripada nafsu ni sebenarnya akan menggerakkan kita. Contoh kadang-kadang cerita pagi tadi saya hantar anak saya pergi ke sekolah. Dia nak ikut camp. Dia kata camp dia masuk dia punya sekolah dia ada camping. So saya tanya dengan dia, camp polis. Allahu Akbar. Tanya dengan dia, apa aim awak pada hari ni? Saya tanya dengan dia, apa aim awak hari ni? Dalam masa 3 hari ni nak balik, nak bawa apa, medal apa? Sebab sebelum tu abang dia pernah menang apa, komandan ke something like that lah, komandan terbaik ke macam tu lah. So saya tanya dengan dia, apa sebenarnya apa aim? Dia kata tak apa, dia kata just dapat join ni okey lah, dia cakap. So saya tegur dengan dia lah, saya cakap dengan dia, sebenarnya cara tu betul tapi tak berapa bagus. Sebab bila kita masuk sesuatu dekat dalam macam dalam camp ni, mesti dia akan ada pertandingan, dia mesti ada competition lah. Maknanya dia akan ada orang yang akan evaluate sama ada menjadi komandan ke, jadi peserta terbaik ke, jadi apa tu. Kalau kita zaman saya sekolah dulu, kita namakan jadi ketua kelas tu, ketua kampung, macam tu lah, pengulu.
Mesti ada benda yang kita aim. So baru tu dia akan jadi seronok. Dia akan jadi kita rasa macam motivated untuk participate dalam apa juga yang kita buat. So ini adalah nafsu. Nafsu yang sepatutnya ada wujud di kalangan kita, wujud di dalam kita punya apa-apa yang kita ada di dalam hidup kita, untuk membolehkan kita akan mempunyai daya saing. Cuba ikut balik, daya saing. So nafsu ni, kalau contohlah macam ni lah, kita tengok orang berjaya, kita tengok orang tu, katakan misalan dia dah selalu macam ni lah. Kita kalau tengok yang paling biasa sekali, MLM, multi level marketing. Mengapa konsep multi level marketing ni dia selalu ditunjukkan dengan kereta-kereta mewah, kereta-kereta apa tu, luxury, yang membolehkan itu ditunjukkan di dalam dia orang punya setiap presentation, atau bila dia bagi speech, dia tunjuk dia ni pernah travel ke sana, pernah travel di sini, tunjuk pakai kereta ni, kereta ada 10 biji kereta lah. Serupa juga dengan scammer semua sekali. Dia tunjuk dengan kereta Ferrari dia lah, kereta Lambo dia lah, semua kereta gah-gah lah kan, semua sekali. Sebab apa? Sebab utamanya adalah untuk menaikkan nafsu orang lah, untuk membolehkan nafsu orang terangsang. Wah, ayat tu best tu, terangsang. Untuk membolehkan dia dapat menarik orang lebih ramai untuk turut serta di dalam apa yang dia buat, dan untuk membolehkan orang lain pun akan menjadi apa tu, driving factor. Yes, driving factor untuk cerita Encik Ahmad Green. Driving factor untuk membolehkan dia nak aim sesuatu tu, dia sebab dia dah nampak dah ada something. So ini antara benda yang dinaikkan, dijadikan sebagai nafsu. Nafsu serakah. Okey. Tapi itu nafsu serakah tadi tak ada, itu just saja cakap. Alright. Sebelum tu saya ucap Waalaikumsalam Puan Sharifah. Siapa lagi yang bersama-sama dengan saya selama ni? So kita pun bernafsu jugalah hari ini. Untuk saya sendiri cakap terus terang, saya saban hari saya menunggu-nunggukan waktu ni. Pukul 12.30 saya menunggu-nunggukan waktu untuk bersama-sama dengan anda. Saya bernafsu. Boleh cakap macam tu tak? Untuk apa? Untuk kita share, untuk jumpa kawan-kawan. Daripada sebelum ni saya duduk dekat dalam kotak saya je kan, duduk orang kata buat kerja kita lah, buat something. So bila ada live ni saya rasa terhibur, ada kawan-kawan semua boleh share something. Lepas tu kawan-kawan pun boleh turut serta bersama dengan kita lah. Sekurang-kurangnya you all boleh nampak kan, yalah dunia kan, yang lebih best lagi. Alright. So nafsu ni juga yang kita katakan ni tadi, macam mana kita nak lawan dia. Nafsu dia ada dua. Satu nafsu baik, satu nafsu yang jahat. Nafsu yang baik ni tadi yang itulah untuk nak drive kita, untuk kita nak achieve sesuatu. Tapi satu lagi nafsu yang jadi bahaya tadi, yang saya tersebut tadi, kita namakan sebagai nafsu serakah. Bunyi pun nafsu serakah tu, bahaya tu bunyi tu kan. Sebab cerita dia adalah daripada pengalaman saya sendiri. Nafsu serakah ni terutama sekali di dalam investment, terutama sekali di dalam kita punya trading. Ini adalah musuh kita yang paling jahat, musuh kita yang paling kita kena letak dia musuh ketat kita lah. Macam mana US dengan China kan, dah jadi musuh ketat. Betul. Ni walaupun nampak saya buat lawak ke kan, saya gelak kan, tapi this is satu benda yang sangat-sangat bahaya. Sebab dia akan menyebabkan kita akan rosak. Dia akan menyebabkan kita bukan nak jadi driving factor, kita akan menyebabkan kita akan driving factor kita dalam keadaan yang bertentangan, akan menyebabkan kita jadi seorang yang apa tu, mempunyai daya saing yang tak bagus. Dia akan menjadikan kita, kalau dalam trading sepatutnya kita aim dalam 1% sehari, 2% sehari. Dengan ketamakan ni tadi kan, dia akan menjadikan apa tadi, kita akan jadi seorang yang mempunyai apa orang kata, mempunyai nafsu yang tidak terkawal. Jadi
dengan nafsu yang tak terkawal ni yang menyebabkan sepatutnya profit, dan suddenly kita akan jadi negatif. Kita akan jadi seorang yang rugi. Selalu yang ni yang saya, daripada observation saya, daripada kebanyakannya peserta coaching ke ataupun student-student yang menyuarakan masalah mereka bila loss dalam trading, loss dekat dalam apa jugalah, contoh dalam pelaburan ke, inilah elemen yang ada. Contoh sebenarnya nafsu ni satu benda yang kita bagus sebenarnya, tapi kita kena kawal. Macam mana nak kawal? Nanti kita akan cerita. Macam mana kalau kita tahu, dan macam mana kita nak tahu nafsu positif atau nafsu negatif, supaya kita boleh pantau yang negatif. Wow, ayat ni yang sebenarnya saya nak cerita. Terima kasih Cik Ahmad Green, dan sangat advance. Okay, macam mana kita nak tahu? Yes, ini point saya cerita. Macam mana kita nak tahu sama ada nafsu yang kita cakap ni adalah nafsu yang negatif atau nafsu yang positif. Simple macam ni je. Kita kalau nak cakap nafsu yang positif, contoh saya sebut tadi tentang MLM, multi level marketing tadi kan. Nafsu yang positif, kita lihat sesuatu, kita akan menjadi kita sangat membara. Kita akan rasa macam wow, aku nak buat macam ni, aku pun nak berjaya macam ni. Dia member ni dia pakai kereta yang besar macam ni, kereta Continental macam ni, aku pun nak pakai juga. Ini adalah nafsu yang positif. Yang tak berapa bagusnya adalah dia punya saingan-saingan keliling dia. Orang-orang yang lain pun sama juga, ada yang mempunyai aim yang sama untuk mendapatkan lebih ramai lagi orang yang akan jadi team members dia. So sikap untuk berlawan di dalam pertarungan ini, yang mereka cuba menggunakan elemen yang tak bagus. Ini adalah nafsu yang tak bagus. Maknanya benda yang bagus tapi dia channelkan ke arah yang application dia tidak memberangsangkan. Yang ni kita bahaya. Di dalam trading pula, nafsu yang positif adalah nafsu yang negatif macam ni. Katakan misalnya contoh, anda ada modal, contohlah modal $10,000 USD, contoh $10,000 USD, kita aim satu hari sebanyak 1% saja, 1%. 1% lah, satu hari. Kita target, sekali kita tekan, kita dapat 1%. So bila orang akan cerita dengan kawan kita lah, aku trade, aku tekan, aku daripada 10,000 USD ni aku dapat lah dalam lebih kurang 100 USD. Dia rasa macam sikit je. Ini nafsu yang rasa macam dia tak cukup. Ini adalah nafsu yang negatif. Nafsu yang tidak memberangsangkan kita untuk membolehkan kita copy benda ni. Akan tetapi dia rasa macam tak ada nilai. Sebenarnya kalau kita fikirkan yang nafsu yang positif, dia fikirkan macam mana kalau kata macam contoh dengan 1% ni tadi, dia terus congak. Kalau 5 hari aku dapat 5%. 5% dekat dalam ASB pun dah boleh dapat 5.5% setahun. Contoh macam tu. Kalau contoh dia kata dia sibuk sikit, ambil average, ni congak yang orang yang positif. Jikalau dia cakap aku sibuk seminggu, aku cuma boleh luangkan masa aku seminggu 2 kali je untuk nak tekan atau nak trade 2 kali. Tapi kalau aku dapat buat setiap minggu konsisten selama 4 minggu, maknanya 4 kali dengan 2 dah jadi 8%. So wow, 8%. Walaupun orang tu boleh dapat 1% satu hari, kali dengan 5, kali dengan 4 minggu, boleh dapat 20%. Tapi aku dapat 2 kali 4, 8% pun okey lah, Alhamdulillah. Walaupun aku tak dapat, tapi dengan yang ni boleh menyebabkan aku nanti akan boleh drive aku untuk membolehkan aku akan achieve macam dia. This is yang positif. Maknanya ada satu drive factor dia untuk membolehkan dia nak meniru orang tu, walaupun bukan dengan kemampuan dia pada setakat ni yang dia boleh mampu untuk luangkan masa dia yang banyak tadi. Akan tetapi dengan sedikit ni tadi, dia boleh tahu yang dia pun boleh achieve benda yang sama. Okey, nampak kat sini? Dan inilah sebenarnya nafsu yang kita nak cari. Dia kita punya drive factor ataupun kecemburuan dia terhadap kejayaan kawan dia ni. Yang ni yang kita nak cari sebenarnya dalam diri kita. Jikalau tak, kita tidak akan rasa fight dalam diri kita. Efek yang ada, jikalau semua sekali kita fikir negatif, dia tak ada, kita tak akan move on.
kita tak akan rasa sesuatu tu macam rasa best. Oh, nampak orang pakai kereta mewah, kita kata alah ini mesti dia rasuah. Nampak kereta rumah orang tu besar. Oh, memang tiap-tiap bulan hutang dia banyak ni. Memang beribu-ribu nak bayar hutang rumah. Tengok pula orang tu awek dia lawa kan, ataupun awek lawa. Dia ni mesti ada benda ni, dia pergi sembuh kat perempuan tu. Ada benda yang dia akan negatif. Sedangkan kalau dia nampak orang tu awek lawa, aku pun sebenarnya boleh dapat awek lawa. Macam tu lah, lebih kurang lah kaedah dia macam tu lah. This is sebenarnya yang akan membolehkan kita membawa diri kita ke arah positif ataupun negatif, atau membawa diri kita ke arah kejayaan ataupun tak. Di dalam kita nak cakap tentang berjaya ni sebenarnya sangat banyak ruang. Sama ada dalam bidang perniagaan, dalam bidang investment, dalam bidang kerjaya. Banyak sebenarnya. Termasuk kalau kata macam contoh, kita fikirkan kalau kawan kita sendiri dapat imbuhan yang tinggi di dalam kita punya pekerjaan. Dalam kita punya ada dapat salary yang bagus kan, dapat kenaikan yang tinggi. Kawan kita nampak, wow, macam mana dia boleh dapat imbuhan yang tinggi, gaji yang tinggi. So dia bernafsu, dia akan mempunyai, dia rasa wow, kalau kawan aku boleh buat, aku pun boleh buat. So dia muhasabah diri dia. Dia akan fikirkan diri dia, apa sebenarnya jadi kat aku. Oh, aku setiap hari aku lakukan benda yang sama, aku kena buat benda yang lain. Aku kena membuat inovasi. Aku kena berubah diri aku kena keluarkan something pada production yang lebih bagus. Aku akan keluarkan idea-idea yang lebih bagus untuk membolehkan diri aku boleh produktif. Ini message yang kita nak sampaikan, supaya kita akan dapat membawa diri kita ke arah yang lebih baik. Simple je, tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Mengapa benda ni perlu ada? Mengapa perlu ni kena ada? Sebab saya sendiri bernafsu. Senang contohlah, bernafsu untuk membolehkan lebih ramai lagi akan nak tengok pada video saya. Saya sendiri bernafsu, bohong kalau tak ada. Sebab yang ni akan menjadikan bila kita membuat live, kita rasa macam wow, kejayaan kita bila kita dapat banyak like, kita dapat banyak dapat heart, dan kita banyak dapat orang share. Sebab apa? Sebab ini adalah drive factor kita. Ini akan membolehkan kita rasa wow, mesti tajuk yang ni orang suka, mesti apa yang aku cakap ni orang suka, dan akan membolehkan orang akan terkesan, orang akan rasa wow, this is best untuk aku nak share. So inilah nafsu yang saya rasakan untuk nak drive diri saya untuk share. Sebab apa? Sebab bendanya sama ada saya akan bercakap, saya akan menulis di dalam posting, ataupun saya bercakap. Macam dalam kes ni saya bercakap, dia ni lebih jelas, maknanya lebih clear. Akan tetapi ada pula orang dia kata, adalah macam orang kata, alah dia ni live tak ada benda, entah apa benda dia cakap. Itu dia tak bernafsu untuk ni. Tapi kalau seandainya contohlah, kita share something, dan kemudian macam baru ni ada saya punya posting dekat dalam Facebook tentang cerita tentang apa tu, bangsa Johor ada tol. Kalau orang yang bernafsu yang tak baik kan, dia akan fikirkan wow, dia kata benda ni just tol je, tak ada benda pun, ni menyusahkan orang. Tapi kalau fikir balik semula, bestnya kalau aku dapat memeriahkan lagi suasana, kalau dapat ramai lagi orang akan tengok benda ni. Inilah satu keunikan yang ada di dalam kehidupan dalam bangsa Johor kan. Rakyat Johor dia akan ada, kalau pengantin datang, kita akan ada roadblock lah. So roadblock ni akan jadikan kita macam akan ada interaksi lah. Dia panggil ice breaking. Kata kita akan berpantun ke, bercakap ke dengan pengantin ke, dengan wakil dia. Lepas tu dia bagilah, orang kata tol. Bila cakap tol, dia mesti ada mesti bagi tiket lah dalam bentuk duit ke. Bukan banyak pun, RM1, RM2. Tapi bukan tu yang kita nak. Kita nak keseronokan. Kita nak benda tu jadikan benda, bila kata ice breaking, makna memudahkan kita suai kenal dengan something, daripada benda tu dry je kan. Kalau kadang-kadang kita tengok contoh dekat dewan-dewan mana-mana kan, dekat bandar ni, dekat KL ke, dekat Selangor, kita tengok bila pengantin datang pun benda tu kadang-kadang ada kompang, kadang-kadang tak ada kompang. Just benda tu dry je lah, tak ada apa-apa. Lepas tu kita pun tak nampak reaksi. Tapi bila dah ada macam tu tadi, dan orang kata wow, kita buat tempat kita, nak tak? Dia bernafsu untuk membolehkan dia nak cuba perubahan yang berada. Dan kemungkinan besar benda ni bukan akan berlaku dekat Johor je, mungkin tempat lain akan ada. So dia akan menjadikan suatu benda yang sangat positif akan datang. Walaupun mungkin sebahagian orang rasa macam kan, ini mana ada dalam agama pun. Saya tengok dalam kadang-kadang terlihat lah dalam posting. Sebab
posting tu dia tag saya tag, kadang-kadang tengok ada orang komen lagi, dah berapa hari ni pun dah almost 2 minggu pun masih lagi ada orang komen lagi, masih orang like, masih share lagi. So ini yang sebenarnya drive kita untuk membolehkan kita rasa terangsang, kita rasa seronok. Di dalam kita berniaga pun sama juga sebenarnya. Kalau kata misalnya contoh, dalam keadaan sekarang lah kan, kita cerita dalam keadaan sekarang, contoh dia dengan macam ni, pagi tadi saya dengar news pagi tadi, kerajaan Malaysia sendiri pun dah kehilangan berapa banyak income. Kerajaan negeri Singapura sendiri dah hilang berapa, saya dah lupa figure tu, yang mana kadar pelancong telah berkurangan. Sebab apanya, kadar pelancong yang datang adalah kebanyakan dari tanah besar Cina. Dia orang spend duit dekat sini, dekat Singapura untuk nak menikmati keindahan negara kita lah, contoh dengan negara kita. Dan suddenly dengan sekatan-sekatan yang ada disebabkan oleh coronavirus, mereka tak dapat bermelancong, mereka disekat di sana dan kita pun memberikan sekatan. So dia akan ada satu benda yang impact. So impact dia apa? Impact dia adalah negara kita hilang income. Okey, bila hilang income, impact dia juga disebabkan juga, contoh sekarang ni kita cakap dari segi kegawatan ekonomi. Tapi nak cakap kegawatan ekonomi, contoh sekarang dekat Johor sendiri semalam ke bila ada news cerita juga yang dia orang obses sangat pergi shopping barang dekat di Johor, di JB lah, untuk membolehkan mereka keep stock untuk bawa balik dekat rumah dia orang, disebabkan Singapura telah memberikan berikan warning yang bahawa dia orang tidak dibenarkan untuk keluar dalam tempoh-tempoh ni untuk mengelakkan berlakunya virus tu tersebar luas. So di pihak kita sendiri, kita fikir tu sebenarnya peluang ke ataupun halangan. Termasuk juga dalam kes yang kan sekarang kita tengok ramai orang kena buang kerja. Saya dapat tahu itu hari dalam mana sembang, dekat mana itu hari cerita, media prima yang besar yang baru buat AJL, nama dia, anugerah juara lagu baru ni pun dah di retrench orang dia dalam lebih kurang 1,500. Kalau silap saya tolong betulkan, 1,500 orang telah diberhentikan. So jikalau kita lihat di sini, okey, termasuk dengan tahun lepas kita tengok dalam utusan Malaysia. So banyak media-media nak cakap dulu, media ni satu benda yang sangat terasing, maknanya satu benda yang walaupun dalam keadaan kegawatan ekonomi mereka bertahan, tapi sebab dia tak termasuk dekat dalam industri pembuatan. Manufacturing ataupun perkilangan, dia tak termasuk sebab dia penyiaran. So sepatutnya dia orang industri dia bertahan dalam keadaan yang sekarang ni. Sepatutnya dia tak akan terjejas. Akan tetapi apa yang berlaku disebabkan oleh perubahan perubahan trend pada tahun 2020 ni, banyak yang telah berubah. Ia menyebabkan demand telah berkurang, orang lebih suka social media, menyebabkan semua sekali telah merundum dan akhirnya ramai telah dibuang kerja. So kita fikir balik semula, jikalau mereka ni tidak bernafsu untuk mereka fikirkan drive mereka untuk mereka buat perniagaan, contoh jadi trader ke, option lain lah, maknanya benda yang lebih challenging. Kalau sebelum ni dia jadi just copywriter atau menjadi seorang editor atau menjadi seorang yang fotografer dekat dalam syarikat tersebut, atau just untuk production dia kan, maknanya produk CTV lah maksudnya. So mereka tidak akan pergi ke mana-mana. Hasilnya orang-orang macam ni akan hanya menjadikan diri mereka sebagai kata jadi alat ataupun jadi mangsa keadaan macam tu. Akan tetapi jikalau nafsu ni didorong dengan cara yang baik, dilihat orang lain boleh berjaya. Kalau orang ni boleh berjaya dalam bisnes, jikalau orang boleh ni berjaya dekat dalam trading, why not aku? Sebab apa? Aku pun boleh berjaya juga. Sebelum ni aku dekat dalam company ni pun aku pun ada position yang baik. Aku pun boleh berjaya. Apa pasal kali ni tak boleh? So dia kena channelkan nafsu dia ke arah yang benda yang berbeza. So ini sebenarnya yang kita nak develop. Ini sebenarnya yang kita nak. Termasuk juga banyaklah elemen agama pun sama juga. Jikalau kita cakap sekarang, orang kita nampak sekolah agama kan sekarang banyak sangat buka. Orang-orang yang dekat dalam nama dia,
yang tafiz-tafiz yang ada. Kalau dalam diri kita sendiri tak rasakan yang aku kena belajar baca Quran untuk jadi baik, untuk macam budak tu, walaupun aku tak nak jadi tafiz tapi aku cuba belajar jadi baik, belajar sikit ilmu agama. So kalau ini nafsu ini tidak digembling atau tidak diwujudkan dalam diri, nescaya kita akan menjadi orang yang sangat pasif. Kita akan menjadi orang yang tidak akan ada apa-apa. Kita akan sentiasa duduk di dalam di dalam keadaan yang statik, which is benda ni sebenarnya sangat-sangat tak baik. Alright, so inilah motif saya nak sama-sama kita, kawan-kawan saya yang sama-sama dengan saya yang dengar live ni dan recorded ke whatever tu semua, sama-sama kita menggembling tenaga, sama-sama kita mencari sesuatu untuk menjadikan kita lebih energetik, lebih tak nampak muka. Saya tak nampak muka, saya nampak muka saya. Lebih energetik, kita akan lebih berdaya saing untuk membolehkan kita tetap bertahan di dalam keadaan dunia yang semakin mencabar ini, tahun 2020. Dan inilah yang mesej yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan saya doakan anda semua kaya dan berjaya, sihat walafiat, dan sentiasa menempuh kejayaan demi kejayaan saban hari, insyaAllah. Bagi anda yang trader, tolong jaga anda punya nafsu. Bukan nafsu ni tak bagus, nafsu ni bagus. Set untuk mengawal menjadikan nafsu ni satu benda yang bagus di dalam trading, khususnya dalam trading. Apa yang anda kena buat? Anda kena set anda punya matlamat. Balik semula pada part ada 3M. Satu part dia adalah mindset. Mindset kita kena tetap kepada ada 2 part yang saya pernah keluarkan ebook 2E daripada entry dan exit. Kita set sebelum masuk dalam position apa-apa, kita kena set matlamat. So matlamat ini akan menjadikan kita seorang yang tetap dengan apa yang kita nak. Maknanya kita set kita punya direction, kita tahu apa yang kita nak saban hari, berapa banyak keuntungan yang kita nak, berapa yang kerugian kita boleh tahan pada setiap hari, dalam setiap masa. Inilah yang kita nak buat. So saya harapkan anda semua akan ada masalah sikit. Sebab kejayaan anda adalah kejayaan kita sama-sama, kejayaan ummah kita sama-sama. So dari situ salam sayang daripada saya. Terima kasih for watching. Terima kasih kerana memberi saya love. Terima kasih kerana memberi saya thumbs up. Dan terima kasih kerana share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.